Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Adakah cerita dia semakin positif ataupun negatif? Okey. Dan tadi ada kalau kita lihat dekat Forex Live ada update tentang Brexit yang mengatakan tiada cerita ataupun kalau apa orang kata diorang tak nak terima, euro tak nak terima kalau ada backstop time, ada apa orang kata time limit masa letak backstop. Ni cerita pasal Northern Ireland tu lah. Alright. Tu dia. Tu yang kita nampak GBP ada react. Apa-apa update ataupun apa-apa headline yang keluar mengenai Brexit, kita lihat adakah positif ataupun negatif. Okey, pasaran akan react terhadap headline tersebut. So amat sukar untuk kita trade GBP pada ketika ini, tetapi secara besar dia. Okey, Waalaikumsalam Dahlan. Secara besar dia kita akan nampak GBP ni memang dalam keadaan dovish ataupun dalam keadaan bearish pada ketika ini. Okey, dalam keadaan negatif cerita Brexit ni. Alright, Honda pun Honda dah tak nak operate di UK pada tahun 2022 kalau tak silap. Tadi ada feed yang keluar. Okey, cerita pasal market try update dekat Forex Live, percuma sahaja. Okey, apa-apa cerita yang kita nak tahu tentang pasaran, bukalah yang ini Forex Live, percuma sahaja. Okey. Alright. Baiklah. Kalau kenapa buka trading ekonomik? Trading ekonomik dia lebih detail kalau kita nak guna Forex Factory, dia simple. Ni apa-apa yang simple saja untuk penggunaan dia. Boleh gunakan sebab dia lebih mudah. Okey, kalau kita nak lihat dalam lagi ataupun nak tengok detail apa cerita di pasaran, apa yang ada, kita boleh buka di sini. Okey. Try buka di sini. Dia lebih detail. Okey, waktu belum tukar. Macam mana tukar waktu ni? Dah +8. Okey. Waktu dia belum tukar ni. Okey, try tukar waktu ikut waktu kita. Okey Asal tak bertukar. Okey, baiklah. Di Forex Live, itu cerita market. Alright, cerita market Zik nak update, try kita tahu dahulu. Sebelum kita buka chart setiap hari, okay, kita update dahulu apa cerita pasaran. Ada tak benda-benda yang akan mempengaruhi sentimen pasaran? Tu benda yang kita perlu update. Okay, setiap hari. Sebelum kita buka chart, tiada masalah. Sebelum kita buka chart, kita update dahulu cerita dia. Okey, untuk hari ini tiada lagi data-data yang besar kecuali pada malam ni. Okey, GDT, price index, auction Okey, pada pukul selalunya pada pukul 11.06 minit, 11.07 minit itu. Okey, waktu dia keluar ni. Tapi kita tak tahulah sebab dia tu kan. Dia dalam tentatif lagi. Tapi kebiasaannya dalam pukul 11 lebih gitulah yang akan keluar. Kalau data dia lebih bagus daripada yang sebelum, kita akan nampak positif lah untuk New Zealand. Okay. Selepas tu dia akan ada spike sebab sekarang sentimen untuk New Zealand adalah dalam keadaan yang negatif. So kita akan nampak New Zealand akan spike. Kalau contohnya data dia bagus, New Zealand akan kukus kejap. Selepas tu dia akan follow sentimen pasaran semula. Okay. Tu dia. Dan pada hari esok kita akan ada data untuk New Zealand, PPI, dan apa yang kita nak lihat adalah FOMC punya minute meeting pada Rabu malam Khamis. Okey, Khamis pagi tu. Pada pukul 3 pagi akan ada FOMC minute meeting. Kita lihat adakah statement ataupun minute meeting keluar sama dengan statement hari tu. Okey, ataupun ada lebih bagus ataupun tidak. Kalau sama dia, pasaran tak ada apa-apa itulah reaction. Okey, rasanya ada satu lagi untuk AUD kot. Minute meeting AUD. Oh, tadi. Okey. Tadi AUD punya minute meeting Okey, tak ada apa-apa kesan di pasaran. Okey.
Tu dia. Alright, sorry sesama sedikit. Ni aku Amin dah ni, berjalan hari tu lepas seminar. Aish. Okey, pada hari Khamis kita ada employment data. Employment data. Okey, untuk AUD. Tu merupakan ingat bila komoditi dolar, okey AUD New Zealand, Kanada. Kalau ada employment punya news, kita akan nampak dia punya pergerakan dia akan besar. Okey, sebab dia orang merupakan itulah komoditi dolar dan employment data tu merupakan fokus data untuk diorang. Okey. PMI ada juga pada hari Khamis nanti. Alright. Baiklah, kita boleh teruskan kepada topik kita pada hari ini mengenai volatility pasaran ataupun memanfaatkan volatility. Okey, daripada Tradepedia punya konten pada hari ini, dia akan sharekan ada dua indikator, dua kot. Dua. Okey. Pertama adalah apa tu? Envelope, dan yang kedua adalah Bollinger Band. Bollinger Band adalah kaedah ataupun indikator yang digunakan untuk improve kepada envelope. Okey. Ada pengguna envelope. Amin seorang pengguna envelope. Indikator envelope ada yang gunakan. Okey. Envelope. Tu cerita pasal penggunaan kalau kita nak lihat volatility Okey, nanti saya akan tambah satu lagi adalah penggunaan ATR. Okey, average true range. Itu pun dalam volatility juga. Okey, sebab apa yang saya post laju Haji pakai dalam. Alright. Dan ATR, average true range, itu agak membantu sebab saya gunakan dia untuk kita lihat pergerakan pasaran. Okey, Dahlan. Itu dia ATR, average true range. Nanti saya sharekan macam mana penggunaan average true range. Okey, agak membantu dalam kita membuat ataupun untuk kita check kita punya pergerakan pasaran. Okey, kita nak masuk di high probability ke tak? Itu dia penggunaan ATR sebagai filter. Okey, ingat indikator try gunakan sebagai filter. Alright. Jom kita masuk topik kita pada hari ini. Okey, sebelum tu kita baca disclaimer dahulu. Okey, risiko pelaburan dagangan mata wang secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang mata wang sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan keuangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan mata wang dan dapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey, hai Dungat. Okey. GGMU. Bagus. Alright, malam ni kita tengok tu tim yang tak hebat tu main pada pukul 4. Harap dia kalah besar. Alright. Bila cerita pasal technical, ni topik yang saya akan okey, orang kata lebih kurang saya punya spesialis untuk technical. Okey, macam Zuli lebih kepada skop yang lebih besar dan saya lebih kepada fokus pembinaan sistem dan teknik. Tu dia. Teknik yang mudah untuk kita gunakan. Okey, dan kebanyakan dia lebih kepada simple. Untuk entry kita menggunakan pendekatan yang lebih mudah. Okey, kita masuk market, tengok cari level, tunggu price action, kita masuk. Alright. Tak apa, dia tak ada. Tu boleh kutuk dia. Okey, dengar Alright. Bila cerita pasal technical, benda yang paling utama. Okey, benda yang paling utama sering kali saya tekankan adalah mengenai dengan market type. Alright, mengenai dengan market type. Lihatlah market type, kita kuasai market type tu, okey, dan kita apply apa teknik yang sesuai kepada market type sekian sekian sekian. Okey, macam semalam ada yang tanya macam mana kita nak tentukan kepada market type. Okey, jom kita membuat pembelajaran sedikit. Ada belajar sikit lagi ni. Okey, kita buka chat mana.
Okey, kita buka chart barulah. Okey, kita buka chart baru dan kita menggunakan Avrami Swing Indicator paling mudah. Okey. Dia dah tolong lukiskan dah zigzag tu. Kita nak tahu. Okey, pertama, bila cerita pasal structure ataupun market type, dia melibatkan dengan structure pasaran. Okey, saya berpegang kepada core, pada asas. Yang paling penting adalah mengenai dua. Okey, market structure, apa keadaan dia? Sama ada keadaan dalam keadaan uptrend, downtrend ataupun dalam keadaan sideways. Itu dia. 3. Okey, cari satu time frame yang kita nak pegang. Ataupun sebagai reference time frame. Ataupun kita panggil sebagai primary time frame. Cari satu time frame yang kita nak lihat. Apa structure yang dia buat dekat situ. Okey, sebagai contoh, saya punya primary time frame pada ketika ini adalah di time frame daily. Okey, untuk day trade saya, untuk day trade ataupun lebih kurang pada day trade lah. Day trade ataupun session trade. Okey, saya lebih kepada daily time frame. Okey, sebab apa saya pilih daily? Sebab di sebatang candle daily tu cukup 3 session yang ada dalam tu. Okey, ada Asia session, ada Euro session dan ada US session. That's why saya pilih daily sebagai reference time frame saya. Okey, dan di time frame tu apa yang saya lihat? Apa struktur pasaran pada ketika ini? Okey, adakah dia tengah dalam keadaan uptrend, downtrend ataupun sideways? Okey, kalau ketika ni saya nampak untuk Euro USD jelas dia dalam keadaan pada ketika ini dalam keadaan downtrend. Okey, downtrend saya akan panggil market type market structure dalam keadaan bearish ataupun bear. Okey, market structure dalam keadaan bear. Okey, apa kaitan dengan market type pula? Apa beza market structure dan market type? Okey, market type kita nak lihat volatility dia. Bukan sell, sabar. Kita nak lihat volatility dia, pergerakan harga. Ataupun kita lihat apa pergerakan harga sekarang untuk Euro USD ni. Apa type dia ketika ni? Adakah market tengah dalam keadaan laju ataupun dalam keadaan biasa-biasa saja? Bukan biasa-biasa okey. Tu dia yang kita nak lihat. Adakah market dekat dalam keadaan biasa-biasa ataupun tak biasa-biasa? Okey? Tu yang kita nak lihat. Ataupun panggil dalam keadaan volatile ataupun normal. Okey, kita tulis. Okey. Volatile market. Okey. Okey lah. Ataupun dalam keadaan normal market. Normal market. Okey. Sama ada dalam keadaan volatile market ataupun dalam keadaan normal market. Okey, macam mana kita nak tentukan? Alright. Kalau macam ada setengah-setengah, setengah-setengah pula. Okey, setengah kaedah untuk kita lihat market type, kita boleh gunakan Bollinger Band. Tengok apa indikator yang digunakan adalah volatility. Okey, untuk kita sukat apa gerakan pasaran tu, pair tu, contoh Euro USD. Apa pergerakan dia sekarang ni? Okey, adakah dalam keadaan volatile ataupun dalam keadaan normal? Okey, apa yang saya nampak, saya menggunakan ATR. Okey. Ni dah jauh dah Syukri. Dah nak tinggal tekan buy sell je. Okey. Waalaikumsalam Syukri. Lupa jawab salam. Okey. Pada ketika ni, kita nampak Euro USD. Ni cerita ATR dulu ni cerita ATR. ATR saya gunakan untuk kita lihat apa mode pasaran ataupun market type pasaran ni. Okey, jika ATR berada di bawah moving average, saya masukkan moving average sebagai dia punya meter lah. Sebagai benchmark dia. Kalau dia berada di atas, ATR berada di atas moving average, pasaran dalam keadaan volatile. Okey, kalaulah ATR berada di bawah moving average macam sekarang ni. Okey, kita panggil dia dalam keadaan normal market type. Bila dalam keadaan normal market type, okey, apa strategi yang kita nak gunakan? Itu yang kita kena fokuskan. Okey? Sebab ingat contrarian dan breakout trader
amat berbeza dia punya nature dia. Okey? Sebab apa? Contrarian trader suka cari pucuk akar. Kalau breakout trader, benda dah jalan, dia layan saja. Tengok ada dua benda yang berbeza. So, dalam sistem kita, dalam kita membina sistem, kita kenal pasti teknik kita ataupun cara kaedah kita masuk market, adakah breakout ataupun cara contrarian. Ataupun kita lihat kepada price action dan retracement. Okey? Lihat mana satu cara kita masuk market. Okey, itu yang akan membantu ataupun memberikan probability kepada kita punya winning rate. Adakah kita winning rate kita boleh naik ataupun turun. Okey? Itu dia. Okey, kita lihat dulu market type. Contoh pada ketika ini, okey, pasaran dalam keadaan structure dia bear. Okey, apa type dia? Bawah ATR berada di bawah moving average. Okey, dalam keadaan normal market. Okey, so kita gabungkan bear normal. Okey, market type dia dalam keadaan bear normal. Saya tak faham macam mana nak buat ATR. Okey, saya padam, kita buat semula. Okey, sekejap padam. Okey, pertama pergi dekat oscillator, masukkan average true range. Okey, Ahmad Syukri, masukkan average true range. Okey, visual tengok dekat daily sahaja. Ikutlah apa time frame. Macam mana nak tarik MA letak sama dengan ATR. Okey, ni nak tunjuk tengok ni, tengok betul-betul. Ni sekali imbas ni. Sekali imbas ataupun dua kali imbas. Dia tak ada tiga kali imbas Okey, ni tengok betul-betul. Ni tengok apa primary time frame yang kita nak lihat. Daily contoh, macam saya punya primary time frame daily. So saya akan buka hanya di daily. Okey. Kalau H4 lah. Kalau H1 lah. Terpulang pada masing-masing. Okey, tekan okey. Alright. Yang lain semua default. Period dia 14. Lepas tu saya tukar kali hitam je lah. Kalau yang standardnya color biru, so saya tukar kali hitam. Okey, dah Dapat ikut. Kita buka balik semula. Level tak ada apa-apa dan parameter 14 dan color hitam. Dah, tu je. Tekan okey. Ni tebalkan sikit supaya dia nampak lawa. Okey. Dan next adalah kita masukkan moving average. Tarik sahaja moving average. Okey. Moving average. Tarik, masukkan dalam ni. Alright. Masukkan dalam ni. Okey, dah. Moving average kita gunakan berapa? Kita gunakan berapa? 20. Saya gunakan 20. Okey. Bermaksud kita akan ambil 20 data daripada ATR ni. Okey. Method dia simple dan apply tu apa? First indicator data ataupun previous indicator data. Kalau tak ada yang tepi tu, guna apa? Handphone je. Kalau guna handphone pun boleh juga. Buka Windows. Kan dekat handphone tu kan ada Windows. Ada dua Windows. Antara main Windows dengan indicator Windows. Okey? Tekan indicator Windows. Alright. Kalau yang guna laptop, tekan Control N. Control N apa? Navigator. Okey? Buka navigator. Okey, buka navigator. Lepas tu masukkan je, tarik. First ataupun previous, sama je. Sebab kita ada satu je indicator. Kalau kita ada 2-3 indicator, mungkin kena pilih mana data yang kita nak average kan, nak puratakan. Okey, kita ambil first indicator data. So tekan okey. So dia termasuk dalam ni. Okey. Bila dia termasuk dalam ni, okey, kita buatlah kita punya analisis ataupun apa yang kita nak baca kat sini. Okey, pastikan ada kegunaan yang kita faham. Okey. Dapat Fina? Alright, contoh. Ni. Hitam di bawah hitam ATR di bawah moving average. So dia dalam keadaan normal market. Okey, apabila dalam keadaan normal market, apa strategi ataupun kaedah entry yang paling macu? Okey, yang paling best. Okey, yang paling best. Contoh. Jom kita lihat Okey. Okey, sebagai contoh kalau kita lihat di sini,
kita boleh cari kaedah ataupun contoh kita ambil markingkan sini sebagai satu kawasan apa panggil? Satu kawasan resistant. Okey. Dan di bawah sini adalah satu kawasan support. Okey, support kita ambil yang bawah sini Okey. Nanti ada yang tanya macam mana main tarik-tarik tu. Macam mana main tarik-tarik support resistance. Kita tengok berapa poin yang kena. Okey, janganlah tengok sampai Christmas tahun lepas. Jauh sangat tu. Tengok sikit je. Kalau contoh kita buka kat H1, okey, tengoklah dekat kawasan situ saja. Janganlah tarik sampailah raya ke berapa hijrah lah kita tengok. Tak perlu. Tengok dekat-dekat je. Okey. Alright. So, bila kita nampak okey, market type untuk Euro USD pada ketika ini adalah normal market. Okey, dalam yang penuh dia bear normal. Okey, bear bermaksud kita cari peluang untuk sell. Okey, normal market. Normal market, strategi yang paling mantap yang kalau kita gunakan yang memberikan high probability adalah contrarian ataupun retracement ataupun pullback kita panggil. Okey, contrarian macam mana? Contrarian contoh price tengah naik, kita nampak sini kawasan resistant. Kita terus cari peluang untuk sell. Okey? Itu dia, kita terus menggunakan peluang untuk sell. Ataupun kita tunggu price action. Okey? Price tengah naik, kita tunggu price action dahulu. Okey, cukup syarat keluar apa orang kata CRS, keluar signal. Okey, markingkan solid candle, price lepas solid candle baru kita masuk market. Okey, tu terpulang kepada apa kaedah. Itu dua kaedah yang sesuai pada normal market. Okey, tetapi sebab ada perkataan bear, kita akan cari peluang untuk sell. Okey, apa terjadi jikalau nampak bahasa Melayu betul. Jika price tembus di bawah sini, okey, dia breakout. Kalau dia breakout, yang paling manis adalah kita tunggu macam ini contoh dia breakout sampai ke sini, dia geli-geli kejap kat sini, lepas tu dia turun. Dia breakout. Okey, dia tembus. Lepas dia breakout, kemungkinan besar dia akan membuat retracement. Sebab apa? Pasaran dalam keadaan normal. Okey, normal market. Normal market untuk dia melakukan pullback tu lebih tinggi berbanding dia breakout, dia teruskan perjalanan. Okey? Tu dia sama macam ni. Contoh, sini kawasan resistance, kita tunggu di atas untuk cari peluang untuk sell. Alright? Tu dia. Okey? Dapat Kalau dalam keadaan volatile market pula, okey, kalau dalam keadaan volatile market, dia breakout, kita layan dia breakout. Tapi kita kena check apa? Average pula, ATR. Maksudnya average true range, kita nak lihat range dia ada lagi tak, dia boleh turun ataupun dia boleh pergi lagi tak. Contoh dia breakout bawah sini, dia boleh pergi lagi tak, boleh turun lagi tak. Kita check range sahaja. Okey, tu kalau kita kaedah volatile market. Okey, ni cerita pasal normal market. Penggunaan ATR. Okey? Tu cerita pasal market type. Dapat Faham tak pasal market type? Dah sampai ke entry je terus. Okey? Tu cerita pasal market type. Kita nak tahu market dalam keadaan apa? Volatile ataupun normal. Contoh volatile. Okey, contoh volatile. Ada tak apa pair volatile? Kejap Kalau tak silap Euro NZD. Okey Contoh Euro NZD. Okey, apa kita nampak dia sekarang? ATR berada di atas apa? Di atas moving average 20 ni. Okey, nampak ATR berada di atas moving average 20. Okey. Alright. Apa normal ni? ATR berada di atas moving average ni. So market type untuk Euro NZD adalah dalam keadaan volatile. Okey. Bila dalam keadaan volatile, apa yang cantik yang kita buat? Okey. Kita hanya menunggu breakout. Contoh, di sini ada satu kawasan support. Contoh price breakout bawah sini, okey, cantik. Kita layan dia. Dia breakout, ingat rule kita. Senang je. Kalau breakout, price action dia mudah. Sebab apa? Memang kalau breakout memanglah bear candle. So kita markingkan lowest dia, shadow dia tu. Kalau price spread lepas, next candle spread lepas,
kita tekan saja sell. Okey, kita layan saja dia punya arah. Okey. Nah, kalau breakout kita sell saja. Kalau dia breakout sini kita sell saja. Alright. Nah, tu je. Dia lebih sesuai. Kalau volatile macam tadi, dia breakout dia untuk dia teruskan perjalanan tu lebih tinggi. Hai, kalau D1 bullish, H1 bearish and 15 sideways, we should buy, sell or wait. Daily. Okay, Terence, apa primary time frame? Okay, contoh daily. Okay, apa entry time frame? Janganlah entry time frame tak jumpa dekat H1 kita cari kat M15, Terence. Try buat macam ni. Apa yang display yang kita bentuk, contoh ni sebagai idea. Primary time frame kita lihat di daily. Okay? Dekat H1 kita tetap tunggu sehingga ada price action menunjukkan nak menurun. Sebagai contoh. Ni lah contoh dia. Ni lah contoh dia. Okay? Sebagai contoh, Euro NZD bearish. Okay? Dan keadaan market type dia dalam keadaan bear volatile. Alright? Kita nak entry di H1. Contoh Terence. Okay, kalau kita lihat structure dia, tengah dalam keadaan bullish. Okay, dia kontra dengan market type. Okay, tetapi apa yang kita boleh buat? Kita tetap berpandukan primary time frame. Primary time frame tu sebagai arah kita. Okay, kita berpegang pada tu. Dan di entry time frame, kita hanya cari peluang, kemungkinan kita akan dapat peluang sell di apa? Di premium price, di harga yang mahal, di harga atas. Okey? Ataupun sebab ni volatile market, yang paling cantik adalah ketika price breakout. Kalau price breakout dia ke bawah sini, kita layan sahaja peluang untuk sell dia. Okey? Contoh, bukan signal. Okey, Terence? Alright. Ni contoh. Ada yang cakap signal pula. Bukan signal, ni contoh pembelajaran. Okey? Tu dia. Tu untuk ATR lah. Macam mana kita nak kaitkan primary time frame, market structure, okey, dan entry time frame. Kita lihat apa kat situ, price action. Okey? Dapat Okey. Jom. Dah 8.30 dah. Okey, dah cerita pasal satu topik dah pula. Okey, mengenai ATR. Ada soalan tak tentang market type? Sebab itu paling asas, paling penting sekali. Ada soalan? Siapa ada soalan boleh type. Kita bagi masa 5 saat. 5 saat je. Okey, boleh? Dapat tak? Boleh Okey, Syukri, dapat hai Liza. Lama tak berjumpa. Lama tak muncul. Okey. Saya masih tak dapat masukkan MA dalam MA20 dalam ATR. Okey, Kin. Guna laptop, handphone. Guna laptop ataupun handphone. Laptop. Okey. Laptop follow yang tadi. Ni. Kin dah tunjuk tadi. Mana tadi permainan dia? Okey. Kita buka sini contoh. Okey. Kita pangkah yang ini. Okey, buat satu-satu ni tiru ni. Copy paste je. Tak apa, nak trade copy paste tak ada masalah. Okey, average true range. Tekan. Tukar color, ikutlah color apa yang nak suka. Tebalkan sikit, tekan okey. Period sama je. Tekan okey. Okey, dapat tekan control N. Navigator, buka dekat trend. Ni, buka daripada awal. Indicator tekan trend, moving average. Okey, masukkan, tarik saja dalam sini. Jangan tekan okey dulu. Sabar, iman. Okey. Apply close, apply tu tukar kepada previous indicator data ataupun first indicator data. Okey, tekan. Lepas tu okey. Keluarlah dia. Okey. Dan apa time frame yang kita nak gunakan, terpulanglah. Ni. Nak tengok dekat mana? Saya buka dekat daily saja. Okey. Dapat Okey. Easy H1 bearish or bullish? Easy Euro.
Euro ke? Euro NZD. Okay, okay again. Euro NZD H1 bullish, kita tengok tadi. Okay, Terence. H1 nampak ni. H1 dia punya pergerakan structure dia dalam keadaan bullish. Okay. Tetapi di primary time frame kita, daily, kita nampak. Ni contoh Contoh daily sebagai primary time frame. Okay, bergantung pada masing-masing. Okay, tengok. Macam Euro NZD ni saya nampak di daily, di primary time frame saya lihat adalah dalam keadaan structure dia menurun. So, saya cakap, oh ni dalam keadaan bearish. Okay, di H1 pula. Okay, nampak dia dalam keadaan bullish. Okay, apa yang saya nak tekan? Nak tekan buy ke nak tekan sell ni? Saya akan cari peluang untuk tekan sell. Sebab saya akan follow pada primary time frame. Itu sahaja. Okay, saya akan follow kepada primary time frame. Okay, primary time frame mesti lebih tinggi daripada besar daripada entry time frame ke? Tak boleh ke guna satu time frame sahaja? Saya biasa tengok di H4, entry pun di H4. Okey. Kalau kita menggunakan entry dan apa orang kata, entry time frame dan primary time frame di time frame yang sama, kurang sesuai. Okey, tak kata salah, tapi kurang sesuai. Sebab apa? Kita try membuat multiple time frame analysis. Okey, untuk kita lihat price action di lower time frame. Sebab apa? Sebab contohnya kalau kita lihat juga, kita entry juga contoh primary time frame di daily. So kita entry pun di daily. Cuba kita tengok risk dan reward dia. Okey? Dia punya jarak, distance dia. Alright? Distance dia daily. Contoh kita nak cari peluang sell Okey, kita dah nampak structure dia. Okey, keluar pin bar, keluar kat sini, keluar pin bar, keluar spinning candle. Okey, kita markingkan 50% daripada candle sini. Dan kita cakap kita nak entry pun di time frame ni. So kita entry di bawah sini. So dekat mana tempat yang paling sesuai untuk kita letak stop loss? Di atas sini. So jom kita kira berapa jarak ada. Contoh kita letak stop loss kita di atas sini. Okey. Sebab apa? Sebab di kawasan yang kita rasakan price tak akan sampai. Okey, ataupun membatalkan setup kita. Kita entry di bawah sini. So jarak stop loss, Allah. Salah pula. Okey. Jarak stop loss adalah dalam 336 pip. So macam kurang kena. Kurang cantik. Euro NZD D1 bearish tapi H1 bullish. Entry buy or sell. Kita follow kepada primary time frame, Terence. Okey, kalau primary time frame di daily, kita follow lah. Daily tu mengatakan bearish. So kita cek peluang untuk sell. Okey? Itu sistem yang saya bina. Melainkan kalau Terence nak tukar ataupun nak olah kepada cara sendiri yang kita dah uji, terpulang. Okey, macam saya punya cara, saya akan tetap follow kepada apa primary time frame yang saya gunakan. Saya letak di situ. Alright? Dapat Okey, dapat? Okey, Liza dapat Terence dapat? Try gunakan multiple time frame. Okey, kita entry di lower time frame sebab apa? Sebab kita gunakan untuk risk reward yang lebih cantik. Supaya kita entry tu di kawasan yang lebih sesuai. Okey? Yang normal and volatile tu tengok dekat primary time frame. Betul Vina? Alright. Dapat. So saya perlu tengok di daily jugalah kalau nak entry di H4. Cari satu time frame lebih besar daripada entry time frame kita. Nak tengok market structure. Betul. Primary time frame kita lihatlah market structure apa yang kita nak lihat dekat situ. Okey? Okey, ada apa-apa soalan lagi? Alright. Okey. Jom. Kita belum baca apa-apa lagi Okey, apa itu volatility? Okey. Okey, definisi volatility. Okey, ada soalan banyak pula. Okey, kejap kita go through soalan Euro NZD is bullish on hourly time frame. If it volatile market type, we look for breakout. Yes, betul Patrick Lin? Okey, macam contoh.
ini kita tak payah go through slide lah kita. Okey, kita buat kat sini je. Okey, contoh Euro NZD tadi, mana dia? Dah hilang. Okey, Euro NZD. Okey, apa yang kita nampak di primary time frame. Okey, di primary time frame kita nampak dia dalam keadaan apa? Volatile market type. Okey, volatile market. So kita akan cari peluang. Okey, nak cari contrarian ataupun pullback tak ada masalah. Okey, Patrick Lane. Tetapi yang memberikan high probability sewaktu breakout adalah ni, ketika market type tengah dalam keadaan volatile. Alright? Ketika market type dalam keadaan volatile, kalau breakout, harapan cerah lah untuk dia teruskan perjalanan. Okey? Beza volatile dan normal. Ni, kita tengok ATR. Bila ATR berada di bawah moving average 20, okey, dia dalam keadaan normal market type. Okey, kalau dia berada di atas moving average 20, okey, dia dalam keadaan volatile market. Okey. Alright, dah okey. Jom kita lihat chart dulu ni. Kita lihat kita punya ni. Apa slide. Okey. Apa itu volatility? Satu ukuran statistik. Okey, kita nak lihat berapa jauh perjalanan. Okey, atas bawah. Pergerakan harga tu atas bawah. Tu kita panggil volatility. Kita nak tahu berapa jauh dia naik atas, berapa jauh dia turun. Okey. Selalunya diukurkan menggunakan standard deviation ataupun variance. Alright. Semakin tinggi volatility, semakin tinggi risiko untuk security tersebut. Dia bergantung kepada individu. Okey, ada yang sukakan volatile market, ada yang sukakan market macam tak gerak dia. Contoh, ada tak market yang tak bergerak sekarang? Macam suam-suam dia pergerakan dia. Jom kita lihat Eurochef. Kebelakangan ni dia pun dah liar juga bergerak. Okey, Eurochef contoh. Okey. Kita lihat pergerakan dia. Pergerakan dia agak sopan sikit. Kita lihat pergerakan atas bawah dia. Tengok pergerakan dia satu hari lebih kurang. Tengok atas ke bawah dalam 20 pip. Okey, tu dia. Nak tahu market dalam keadaan volatile ke tak, kita nak tahu. Kita gunakanlah indikator. Kita check adakah pergerakan dia atas bawah tu jauh ke dekat. Okey, kalau jauh, apa bagus dia? Kalau dekat, macam mana kaedah trading yang bagus ketika pergerakan yang terlalu quiet macam ini? Okey, mungkin kita boleh scalping dekat bawah kita buy, kat atas kita sell. Okay, I use crossover moving average, if atas buy and if turun sell. Okay, tak ada masalah Terence. Kalau itu yang cara nak entry. Okay, market structure try lihat yang itu juga macam zigzag tu. Tu structure, yang itu yang basic ni. Alright. Jom next. Okay. Hal laju perubahan harga untuk mana-mana pasaran termasuk komoditi, forex dan pasaran harga. Okey, itu volatility pasaran. Okey, peningkatan volatility biasanya adalah tanda puncak ataupun dasar pasaran semakin hampir. Okey. Ni maksudnya apa yang dia cakap? Maksudnya kalau kita nampak pergerakan harga terlalu laju, kemungkinan selepas dia laju, dia akan quiet. Okey, pasaran dah di penghujung. Tu yang dia interpret. Tetapi tak juga. Okey, tak jugalah. Sebab pasaran sekarang dia melihat lebih kepada expectation pergerakan dia. Okey. Ini kerana terdapat banyak ketidakpastian iaitu pedagang bullish akan menaikkan harga sewaktu berita baik, manakala pedagang bearish dan penjual akan menurunkan harga ketika berita yang tidak baik. Okey. Indikator yang selalu digunakan untuk volatility. Okey, apa dia? Pertama, envelope. Ni sampul surat. Siapa menggunakan sampul surat ni? Okey, ada yang menggunakan sampul surat. Macam mana bentuk sampul surat? Jom kita lihat. Mana bentuk sampul surat? Itu bentuk sampul surat. Okey. Dia sama sahaja. Ya, kadang-kadang pala ni hantar surat cinta boleh. Okey, dia. Tengok ni. Kita menggunakan apa moving average? Ni moving average 20 sebagai apa? Sebagai dia punya tengah tu.
Apa orang kata? Sebagai benchmark punya line. Okay. Dan kita lihat berapa persen dia ke atas dan berapa persen dia ke bawah. Alright. AUD JPY confirm. Alright. Okay, kejap. AUD JPY. Ui, ini terus tanya soalan ni. Nak trade AUD JPY. Okey, pada ketika ini apa yang saya nampak AUD JPY berdasarkan struktur dia dalam keadaan menurun pada ketika ini. Okey. Ni noise ni tak payah ambil. Okey, pada ketika ini kita nampak kalau kita gariskan baru di sini. Okey, dan di sini. Okey, dan sekarang dia tengah mencari. Okey, belum ada lagi untuk menurun. Kalau ada satu lagi candle yang panjang, dia close di bawah daripada low close sini. Okey, kita akan nampak akan ada satu line yang warna hitam lah. Okey, line ni yang kita nak letak ni kat mana. Okey, sekarang kita nampak arah struktur dia dalam keadaan ke bawah. Okey. Okey, pertama tak apa Kak Masu. Pertama kita lihat struktur dia dulu. Okey, struktur dia. Apa struktur dia sekarang? Kalau dia dalam keadaan downtrend, okey, kita cari peluang untuk sell. Okey. Sebab apa? Kita follow kepada satu je. Primary untuk technical, kita follow apa primary time frame yang kita lihat. Okey. Kalau primary time frame mengatakan tengah dalam keadaan bear, kita cek peluang untuk sell. Bagi yang trend followers. Alright. Bagi yang trend followers. Okey. Kalau yang suka lawan trend, tu terpulang. Okey, saya suka buat kerja yang mudah. Follow je arah trend. Okay, so saya follow satu. Kalau kita nak cakap, dekat H1 trend dia tengah up, dekat H4 trend dia tengah sideways, dekat daily tengah downtrend, so kita nak follow mana? Kan dah susah. So kita cari satu time frame yang kita nak follow. Alright. Now keep stand, no trade. Okay, tak ada masalah. Kalau itu yang kita nyatakan kepada sistem kita. Okay, masih tak ada masalah. Kita follow kepada apa kita punya belief, apa yang kita percaya. Di market type ni kita nak buat apa? Di market type tu kita nak buat apa? Okay? Alright. Contoh, ni envelope. Envelope kita dia punya disadvantage sebab apa? Sebab dia punya jarak sama je. Contoh kita pilih dan satu lagi kelemahan dia adalah di setiap time frame dia punya persen berbeza. Okey, okey, sama Kak Masu. Kelemahan envelope adalah di setiap time frame dia punya persen berbeza. Mungkin 4% ni di daily. Okey? Jom kita main contoh kejap. Sebelum kita, lepas ni kita masuk bowling the band. Okey. Apa nak guna ni? Masuk sini lah. Apa tadi? Envelope. Envelope dekat sini. Okey. Envelope kalau 4%, okey, period 20 bermaksud kita menggunakan moving average 14. Moving average kalau period 14, moving average 14 atas bawah. Okey. Tekan okey. So macam ini. Dia time frame daily. So di daily time frame. Okey. Nampak apa yang dia interpret penggunaan envelope ni, macam mana cara penggunaan dia? Jika price keluar daripada kawasan envelope, kemungkinan besar dia akan masuk balik. Bahasa Jawa habis. Kemungkinan besar dia akan masuk balik. Okey? Kalau dia keluar daripada envelope, dia akan masuk balik. Okey? Mana yang tengah ni? Kita masukkan. Tadi apa kita guna parameter? 14. So kita pilih 14. Okey, color apa? Hijau. Alright. Tu. Tengok. Jarak dia 4% bawah, 4% atas. Okey? 4% bawah, 4% atas. So jarak dia sama je. Tak kira lah market volatile ke, normal ke, biasa-biasa ke, tak biasa ke. So sama je jarak dia. Okey, apa yang dia interpret, price keluar, dia masuk balik. Tu dia tu penggunaan envelope. Okey. Dapat? Okey, kalau jadi macam gini macam mana pula? Dah keluar. Lepas tu tak masuk-masuk. Kau hajar. Dah floating. Okey, lama berapa dia reverse ni? Contoh price keluar dia kita terus. Uish, price dah keluar ni kita sell. Okey. Asal. 582 pip, 579. Oil lupa pula. Okey. Tu dia. Alright.
Tu. So adalah floating sikit. Itu dia penggunaan envelope. Dia keluar, kemungkinan dia masuk balik. Dia keluar, kemungkinan dia masuk balik. Okey, dia keluar, kalau ni setiap masa keluar ni macam mana ni? Sampai ke sudah dia keluar. Okey? Alright. Dapat tengoklah berapa persen yang kita nak gunakan. Kita ubah. Setiap time frame berbeza dia punya tu. Kalau tengok kita tukar 4%, kalau kita gunakan jarak 4%, memang time frame H4 kita gunakan jarak 4%, memang tak keluar-keluar lah dia. Tak ada setup, ada sekali keluar. Ada 2 kali. Boleh juga guna. Okey. H4 4%. Mungkin boleh di take jeling-jeling. Siapa nak gunakan envelope terpulang. Okey, improvement untuk envelope. Jom kita improvekan dia. Apa tadi? Envelope. Kita buang. Moving average, kita delete. Okey, apa improvement untuk envelope? Kita menggunakan Bollinger Band. Okey. Bollinger Band. Masukkan. Standard sahaja period ni, color saya suka color hitam. Okey. Okey, masukkan saja. Okey, penggunaan. Kita gunakan di mana senang. Okey, penggunaan untuk Bollinger Band. Ada 2-3 penggunaan yang sering kita gunakan. Okey. Yang pertama adalah sama juga, jika price keluar daripada Bollinger Band, okey, kemungkinan besar dia akan cuba untuk masuk semula. Alright. Bila dia keluar daripada Bollinger Band, kemungkinan besar dia akan cuba untuk masuk semula. Itu penggunaan yang pertama. Kita lihat okey, bila dia keluar dan 95%, okey, price akan berada di dalam Bollinger Band. Alright, tu dia. Kalau price keluar daripada Bollinger Band, dia akan cuba nak masuk balik. Okey, dan ada penggunaan Bollinger Band sewaktu dia kembang dan kuncup. Sewaktu kuncup, market dalam keadaan quiet. Okey, quiet market. Tak ada volatility yang tinggi ketika market tengah nguncup gini. Okey, sekejap kita tutup yang kita buang ni kejap. Okey. Alright, ni. Kita lihat sewaktu pasaran tengah mengempis, Bollinger Band tengah menguncup. Okey, pasaran dalam keadaan quiet market. Alright, tengah senyap, slow dia pergerakan dia. Okey, dan bila dia mengembang macam ni, okey, pasaran dalam keadaan volatile market. Okey, dan Bollinger Band juga boleh kita gunakan untuk kita check market type. Okey, sama ada pasaran dalam keadaan quiet, dalam keadaan volatile. Okey, dalam keadaan normal market ataupun dalam keadaan volatile. Okey. Cara penggunaan yang paling famous adalah kita lihat ada tak contoh. Okey, ada. Okey. Cara penggunaan yang paling famous adalah ketika market quiet dan dia breakout. Okey. Contoh. Macam mana? Price breakout dan Bollinger Band mengembang. Okey, bila Bollinger Band mengembang dan price close di luar daripada Bollinger Band, kita considerkan breakout. Selepas kita jumpakan pattern macam ini. Okey, Bollinger Band mendata ataupun dalam keadaan quiet macam ini. Kecil dia punya pergerakan dia. Okey. Alright, dapat dan kita hanya menunggu dia breakout. Ingat, rule kita bila price breakout, kita bakingkan di mana dia punya bull candle dia. Okey, contoh kalau dia breakout ke atas, kita markingkan. Ni bull candle, price lepas kat situ baru kita cek peluang untuk buy. Okey, stop loss kita kalau yang untuk stop loss rapat kita boleh letak di bawah mid BB ataupun kita boleh letak di luar BB. Okey, ni stop loss dia. Kita buy di sini, kemungkinan kita boleh letak stop loss di sini ataupun di sini. Okey, kita boleh pilih. Ni kalau penggunaan BB. Kita hanya tunggu breakout sahaja. Okey. Alright. Contoh quiet lagi. Kita breakout. Okey, kita markingkan bull candle, kita layan sahaja pergerakan dia. Okey. Tu contoh. Tu contoh penggunaan yang paling simple. Alright. Quiet market,
kita tunggu sahaja dia breakout. Okay. Breakout macam ni contoh. Dia dalam keadaan berdatah dan ada price breakout. Okay. Mana satu breakout? Okay, yang ini. Okay, kita makinkan low candle. Dia punya lowest. Okay, next spread lepas kita tekan sahaja sell. Alright. Tekan sahaja sell untuk cari peluang untuk entry. BB ni dia tak boleh guna sendiri kan? Okay. Satu lagi. Bollinger Band. Okay. Mengikut si pencipta dia, John Bollinger tu, dia mengatakan, okay. Dia berkata bahawa Bollinger Band tidak boleh digunakan secara individu saja. Stand alone indicator. Kalau kita nak gunakan dia sebagai stand alone indicator, kurang sesuai. Okay. Try lah tambah. Contoh, tambah apa? Guna support resistance ke, pivot ke, kita tambah dengan benda-benda yang lain. Okay, dia tak boleh digunakan sebagai stand alone indicator. Okay, faham kita kena, kalau tu gabungkan dah. Gunakan moving average ke, kan ada orang gunakan BB dan moving average. So terpulang. Okay, dia tak boleh stand alone. Dia kena ada yang lain backup. Okay Liza, mantap. Dah cemerlang dah sekarang Okay. Faham itu untuk BB. Cara penggunaan yang famous yang itu. Okey. Dan cara yang lain adalah jika price dah duduk keluar dan kemungkinan dia akan masuk. Bila dia masuk, kemungkinan dia akan try hit mid BB. Bila dia dah try hit mid BB, kemungkinan besar dia akan cuba hit lower BB. Itu perjalanan dia. Alright. Bila dia dah sampai ke bawah sini, dia akan try bounce balik. Itu permainan untuk Bollinger Band. Okay, dia keluar, dia try masuk. Bila dia masuk, dia try capai target dia, mid BB. Bila dah capai mid BB, kemungkinan dia akan cuba hit top BB. Okay. Okay, ada soalan? Ada pair yang nak dijeling-jeling. GJ dah terlepas ke? Ada soalan tadi. GJ dah terlepas ke? Okay, kejap. Okay, tak terlepas apa. Nampak ni GBP ni ada lagi seminit, kemungkinan dia breakout di kawasan atas sini. Jika dia breakout ke atas sini, okay, kita akan cari peluang, kita tunggu di next resistance. Di mana next resistance yang sesuai. Okay, di mana next resistance yang kita akan monitor dia. Okay, mana next resistance? Okay, situ. Okay, dah close. Okay, dia close di atas daripada kawasan yang kita nak kenal pasti tu. Alright Okay. Ni. Okay, cantik. Macam tak best lah BB ni. Okay, dia tak boleh stand alone, Syukri dia kena ada member backup. Dia kena ada indikator yang lain. Boleh buy ke? Okay, pertama sekali kalau untuk buy GBP JPY, siapa yang nak cari peluang untuk buy, hati-hati sebab dia bermain dengan sentimen. Sentimen yang saya nampak untuk GBP ni lebih arah negatif. Okay, contoh dia breakout ke atas sinilah. Okay, pasaran dia tak nampak ke mana. Okay, pada ketika ini structure tak jelas. Okay, dalam keadaan sideways lagi. Okay, apa yang kita boleh lihat untuk GBP JPY tak comel. Kita cuba try tengok GBP USD. Okay, something. Structure dia pula. Okay, structure dia apa benda ni? Ni ke bawah. Structure dia pun kita tak nampak ada structure yang jelas. Kalau ikutkan masih nampak dia macam ke atas. Okey, dan penurunan ni hanyalah retracement. Okey. Ni kalau kita nampak GBP USD ni structure dia uptrend. Okey. Kalau kita lihat DH4, siapa yang melihat structure DH4 kita nampaklah. Ini adalah last
last yang kita nak lihat sebagai kawasan penentu. Okey, jika dia berjaya breakout ke atas, kemungkinan structure di H4 pun dah bertukar kepada uptrend. Okay. Can we use market structure and market type analysis without consider pairing strong with weak currency? Okay. Mantap Patrick Lin. Okay. Bila kita padankan strong dengan weak tu Patrick, okay, kita boleh cari peluang untuk breakout. Sebab apa? Sebab itu je lah yang peluang paling cantik. Contoh AUD kuat, JPY lemah. Okay. Terbalik. Pada hari ni contoh AUD lemah, JPY kuat. Contoh Patrick. Kalau kita cari peluang untuk contrarian, macam mana nak dapat? Price dah berjalan. So kita akan lebih sesuai kalau kita gunakan kuat dan lemah tu. Okay. Kita akan cari peluang breakout. Alright. Breakout. Breakout lebih cantik. Seriously. Kalau kuat dan lemah, kita layan breakout. Okay. Din. Kenapa news tadi merah tapi GBP naik lagi? Okay, news tadi seriously memang merah. Memang color dia merah. Tapi kita data-data untuk ketika ni GBP dia tak jeling pun. Dia orang tak tengok pun data-data untuk GBP pada ketika ni. Untuk UK. Sebab apa? Sebab tumpuan utama sekarang adalah Brexit. Brexit tu lebih menggerunkan dan lebih menyeramkan. Alright. Brexit tu lebih menyeramkan daripada data-data tu. Data tu dia akan react sekejap. Okay, lepas tu dah. Lepas tu dia fokus pada next. Apa cerita paling besar? Okay. Dan kalau kita lihat, minggu ni punya high dah breakout. Okay, untuk GBP USD. Dan kalau kita lihat kepada tu, kita tunggu sahaja di sinilah. Apa price action di sini. Okay. Kita dah ada satu solid candle dan kita tunggu candle pukul 9 ni close. Kalau dia keluar CRS, memang I love you. Okay? Memang cantik. Kalau dia keluar CRS. Okay Faizal? Terima kasih Faizal. Okay? Kalau dia keluar CRS lah. Itu terpulang lah kepada market structure apa yang kita nak lihat. Kalau dia breakout ke atas, setup terbatal. Sebab apa? Dia dah tukar dia punya structure. Okay. Okay kita sambung hari esok. Ada lagi soalan? Okey, untuk Patrick dia punya soalan. Okey, untuk kita cari contrarian trading, itu kita perlukan kefahaman mengenai sentimen pasaran. Okey, kefahaman tentang sentimen pasaran. Okey, itu lebih cantik. Mengenai apa? Sentimen pasaran, cerita market. Baru kita akan dapat cari peluang apa currency yang kita rasakan memang dalam keadaan bearish dan apa currency yang kita rasakan dalam keadaan bullish. Okey, contoh dia selalu JPY ni kuat tapi hari ni lemah. Okey, kelemahan dia kemungkinan hanyalah retracement. Itu kita kena faham cerita market. Okey? Cara mudah kita tengok kat market outlook tu. Okey? Market outlook tu. Kita lihat. Itu lagi senang. Okey? Dapat Okey, ada apa-apa soalan lagi? Sebelum kita... Okey, Kau Masu, terima kasih. Okey, rakan-rakan yang lain, Liza, terima kasih. Okey, Ahmad Syukri, terima kasih. Din, terima kasih Din. Okey, Patrick Lin, terima kasih Patrick Lin. Okey, terima kasih semua dan kita berjumpa lagi hari Khamis. Okey, dan pada minggu ni, siapa-siapa yang berada di utara, jangan lupa berdaftar untuk seminar. Okey, seminar di Royal Hotel di Penang. Okey, ada makan-makan. Tu yang paling penting. Okey, jumpa kita pada hari Khamis ni pada waktu yang sama. Dan Zuli punya webinar boleh masuk, dah berjalan 6 minit. Selalu memang curi waktu dia sikit, dah kau tim. Okey. Okey, terima kasih semua. Dungat, thank you Dungat. Malam ni jangan lupa tengok game tim tak hebat tu. Okey, bye-bye semua. Bagi tahu kat dia, tim dia tak hebat. Okey, Falani, thank you. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Ahmad Syukri, thank you very much. Okey, bye-bye semua.